Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum juga doktor. Ha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. So, permulaan kita akan mute kan, tapi walau macam mana pun boleh boleh bertanya kalau ada apa-apa soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita mengucapkan kesyukuran sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama sekali lagi kita dalam usaha kita untuk menimba ilmu kalamullah, ilmu daripada kitab Allah tu, ya Al-Quran ni. Kerana sebenarnya seluruh ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari ada dalam Al-Quran tu, ada dalam Al-Quran tu, sama ada dari asasnya ataupun daripada pengertiannya, So bermakna punca kepada seluruh ilmu yang perlu kita pelajari ialah Al-Quran. So maknanya kalau kita belajar ilmu lain yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran dan tanpa memahami Al-Quran, maka proses tu belum tepat, belum lagi tepat. So yang sebaiknya ialah kita memahami Al-Quran dulu, dan kita akan tambah ilmu-ilmu lain tu, sebab ilmu lain tu sepatutnya dalam konteks Al-Quran. Jadi bila kita belajar ilmu lain tu, kita boleh kaitkan dia dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Itu barulah align, orang kata, align. Kalau kita belajar ilmu lain, Al-Quran tak faham, dia tak align, dia misalign dia panggil. Dan kadang-kadang kita tidak dapat menilaikan sama ada yang kita belajar tu bersesuaian ke tidak. Banyak kali kita dapat ilmu yang kita pelajari tanpa belajar Al-Quran, kita akan dapati dia tidak sejajar, ataupun bahasa Inggeris dipanggil misalign. Sebagai contohnya, sebab di universiti saya mengajar ilmu keusahawanan. Mata pelajaran, salah satu pada mata pelajaran ialah keusahawanan dan juga pemasaran. Sebab di universiti banyak buku-buku Mak Saleh yang menulis, orang Melayu kurang, orang Islam kurang. Jadi dulu kita ingatkan ilmu-ilmu yang kita belajar tu nampak cantik dan betul sebab kita tak faham Al-Quran. Tetapi apabila kita memahami Al-Quran, kita dapati banyak perkara-perkara yang perlu diperbetulkan dalam pembelajaran keusahawanan dan juga pemasaran rupanya. Sebab dalam buku orang putih dia kata kalau kita ni nak jadi hebat, jadi kita kena buat usaha yang hebat lah. Kita buat pemasaran yang hebat, buat kerja-kerja usahawanan yang hebat, maka terhasillah daripada kehebatan kerajinan kita lah maksudnya. Jadi dalam teori ini kita dapati orang putih memang dicakap macam tu, kalau kita kerja kuat kita akan berjaya, kan? Kita akan berjaya. Maknanya seolah-olah dalam teori pemasaran dan keusahawanan orang putih yang memang diguna pakai seluruh dunia pun, usaha kita ni menjamin kejayaan. Usaha kita menjamin kejayaan. Tapi sedangkan Islam kata dengan izin Allah. Bukannya garanti kita usaha ni kita berjaya.
Kan? Allah kata dengan izin Allah. Maknanya kejayaan tu akhirnya adalah Allah juga yang menentukan. Itu yang kita nak faham ya, konsep macam mana ya. Kadang-kadang ilmu yang kita belajar kadang-kadang nampak betul ya. Tapi kalau kita ada ilmu Al-Quran, kita akan dapati dia perlu diperbaiki, perlu diperbetulkan ya. Maknanya kalau kita ikut teori orang putih, kita kerja kuat, kita buat marketing yang hebat, kita pasti berjaya, seolah-olah kita menafikan kuasa Allah yang menentukan yang kejayaan itu. Bukannya usaha kita. Kita ni hanya berusaha saja, Allah kata. Yang menentukan ialah Allah. Sebab Allah lah yang berkuasa untuk menentukan segala. Bukannya usaha kita. Ya, kita hanya disuruhkan berusaha, itu konsep Islam. Jadi kalau kita kata kita kerja kuat pasti berjaya itu, dia bercanggah ya, sebab orang putih dia tak percayakan Allah ya. Jadi dia memang fikiran dia macam tu. Dan mereka menulis buku-buku yang hebat-hebat ya, seluruh dunia mengguna pakai. Di situlah kita perlu ada ilmu Al-Quran ya, supaya Al-Quran itulah akhirnya menjadikan panduan kepada hak dan batil. Yang kita akan dapat membezakan apa yang hak, apa yang batil ya. Itu sebagai mukadimah ya, untuk memberi motivasi pada tuan-tuan dan puan-puan untuk meneruskan usaha ya, sehingga tuan-tuan dapat merasakannya Al-Quran itu adalah panduan hidup. Panduan hidup. Okey, kita sepatutnya hari ini menyambung pembelajaran kita kepada ayat seterusnya di dalam surah. Kalau kita tengok pada senarai itu, kita memasuki masih lagi di surah An-Nahlu ayat 22 ya. Ayat 22 kita nanti ya. Ayat 22, tapi semalam kita memulakan ayat 16 ayat 2 ya, ayat kedua. Hari ini kita sepatutnya masuk, tapi sebelum saya pergi ayat ke-22, saya nak berkongsikan sedikit perbahasan kita tentang ya mutakallim ya, ya mutakallim yang kita bentuk semalam. Kalau saya boleh ambil simpanan kerja kita semalam ya, iaitu kita pergi ke mana? Kita pergi pada screenshot kita dah simpan semalam ya. Screenshot tu iaitu kalimah fattaquni. Ni dia ya. Kalimah fattaquni ni ni yang kita buat semalam ya. Okey, sekarang ni kita pembentukan tu kita kata apa? Fattaquni ialah fa, kemudian kita tambahkan fi'il, amar, wazan 8 ya, dengan fa'il dia muzakkar kamu ataupun kum yang majzum ya. Jadi kita automatically kita tengok waw al-ziyadah di sini, kita katakan dia adalah kamu ya, dia orang kedua. Dia bukannya mereka ke ya, ataupun orang pertama memang tak boleh lah ya. Dia orang bukannya ghaibun, dia adalah orang kedua mukhatab yang membawa erti kamu semualah. Kamu yang jamak tu maknanya kamu semua ya. Kemudian objek dia siapa? Ialah sebenarnya objek dia ialah ya ni ya. Ya ni ialah ya mutakallim dipanggil. Ya mutakallim yang memberiti akulah. Aku ya. Tetapi di sini digunakan nun ya. Digunakan nun bukannya ya. Ya. Okey, kenapa nun ditambah ya kepada ya? Okey. Okey. So
Kalau tuan-tuan boleh, okey, mungkin saya akan tunjukkan dalam leksi logos ya. Kita ambil leksi logos baru. Okey, tutup ni dulu. Ambil leksi logos baru. Sini. Kita ambil kalimah fattaqun tadi. Mana dia? Di sini. Okey, pergi leksi logos. Saya kopikan ke sini. Okey ya. Sebenarnya non ni adalah non tambahan sahaja ya. Dia sebenarnya asal dia sepatutnya okey, mungkin kita tak padamkanlah supaya kita nampak perbincangan ya. Kita akan buat reverse apa? Reverse arrow. Okey. Sepatutnya dia adalah ya mutakallim, dan di sini ada apa? Ada waw alif ziyadah. Itu asal dia ya. Asal dia ada alif ziyadah dan barulah ditambahkan ya mutakallim. Ini aku. Itu asal dia ya. Okey. So kalaulah kalimah macam ni, dia ada masalah sikit ya dari segi konstruk, dari segi pembentukan kalimah. Ya. So macam mana nak menyebut dia ni? Tak dapat disebut ya. Sebab okey, ya Zaidah ni boleh dibuang sebab dia tak berfungsi apa-apa, so kita buangkan. Okey, saya akan okey, so kita reversekan letak dia belah belakang. Okey. Copy, paste. Okey. Okey, kalau tak nak confuse, kita terbalikkan dia ya. Saya terbalik kalau senang. Sebab kalau macam ni mungkin tuan-tuan keliru sikit ya. Saya bawa dia belah belakang. Okey, yang ni bawa ke sini. Step ya. So kita ambil reverse arrow. Okey. So gini padamkan. Kalau tidak dia mengelirukan ya. Sekejap kanan, kejap kiri ya. Saya buat cara biasa ya. Macam mana fattaquni itu dibentuk ya. Okey. Yang sebelum ni sini kita tahulah dia adalah fattaqu. Okey. Fattaqu ya. Fattaqu tu yang kita bina daripada 3 huruf akar ya, iaitu yang ni lah. Daripada waw qahya sampailah menjadi fattaqu. Ya, fattaqu tu ialah fa yang ditambah dengan ittaqu. Jadilah fattaqu. Okey, di sini. Lepas tu kita proseskan macam mana dia menjadi fattaqu ni tu. Okey, mana dia? Yang ni, okey. So itu ya. Okey ya. So bila dah jadi fattaqu, kita nak letakkan objek dia ya. Kita tambahkan sini. Itu step dia. Fattaqu, letakkan objek dia ya mutakallim. Patutnya dia macam ni ya. Fattaqu. So apa yang berlaku apabila kita buang tanda campur ni, kita gabungkan, dia akan jadi macam ni lah. Fattaqu dengan waw, dengan alif ziyadah dan ya mutakallim. Ya. So kita cuba proseskan yang ni.
tengok kita yang ni alif ziyadah ni boleh dibuang ya, boleh digugurkan sebab dia tidak berfungsi apa-apa. Ya, bila ada objek ya, so dia akan mengambil tempat alif ziyadah ya. So itu kita boleh buangkan dan banyak kes di dalam Al-Quran dia digugurkan ya. So kita gugurkan alif ziyadah. So masih lagi kita tidak dapat ya konstruk dia ni masih lagi tak menepati lah yang kita kata tak menepati ya. Sebab apa? Ya ni adalah ya mad ya mutakalim, dia dari segi jenis dia mengambil peranan sebagai ya mad ya, dia tidak berbaris. Jadi kalau ya mad sedangkan waw ni ada juga waw mad ya, jadi satu waw mad dan diikuti dengan satu lagi huruf mad. Dalam Al-Quran tak boleh ya, bahasa Arab dia tak ada macam tu. Dia dua waw mad, dua huruf mad berturutan tidak ada, sebab tak dapat nak sebut. Sebagai contoh di sinilah ya. So fattaqu, nak sebut waw tak boleh sebab ada ya mad. Sepatutnya kalau nak menyebut waw ni dia kena baris bawah. Fattaqui, baru boleh sebut. So bermakna keadaan ini dia tidak sempurna, ya. Jadi dia kena perbetulkan. So macam mana cara nak perbetulkan? Ya, so ya ni sebenarnya asalnya dia ada di sini ya. Perbetulkan, dia tak boleh tambah terus tak boleh tambah terus ya mutakallim, tapi dia kena tambah okey ya. Mungkin saya buang dulu. Okey, macam tu ya. Yang ni sebenarnya adalah fattaqu dengan yang ni asalnya ada alif letak balik ya untuk menjelaskan. Ni asal dia lah. Okey. Kalau kita gabung macam ni, dia menjadi kalimah macam ni, dia tidak sempurna ya, sebab terdapat dua huruf mad ya. Dua huruf mad, dia masalah dia sama dengan dua huruf yang sukun ya. Dua huruf sukun yang kalau berturutan dia tidak dapat disebut ya kalimah tu. Begitu juga kalau dua huruf mad, dia pun tidak dapat disebut. So dia perlu diperbaiki ya, iaitu dengan menambah nun ya. Nun ni dipanggilkan nun wiqayah ya, ditambahkan nun ya kepada ya mutakallim ni. Jadi bila ditambah ya, sedang ya ni ya mutakallim ni juga berperanan sebagai mad, huruf mad ya. Jadi nun kena baris bawah. Ya. So bermaknanya sekarang ni asalnya kita tak boleh bentuk kalimah macam ni dia tidak wujud. So perlu diperbaiki dengan meletakkan ya mutakallim tadi sebelumnya dimasukkan nun. Nun ni dipanggilkan nun wiqayah ya. Kalau saya nak tulis Rumi lah ya, saya pakai Rumi lah sini. Nun wiqayah, itu Rumi dia ya. Jawi nanti saya akan tuliskan mungkin sebelah bawah nanti ya, Jawi dia. Nun wiqayah dipanggil. Apa wiqayah ni? Daripada waqa, sama juga ya, sama huruf tiga huruf akar dengan kalimah fattaqu ni, waqayah juga. Waqayah ni, waqa ni bermakna memelihara ya. Memelihara. Jadi dia nak memelihara kedudukan ya mutakallim ni bila menyambungkan dengan kalimah
kata kerja fattaku ni. Kalau tidak dia akan jadi macam ni. Fattaku tambah dengan ya terus, dia tak menjadi kalimah. Dia nak memelihara dia kena masukkan huruf nun. Nun tu dipanggilkan nun wiqayah, nun pemeliharaan, nun memelihara. Ya. Jadi so bila dia bergabung, kita buat dia bergabung sekarang. Ambil ni, kopi ni. Kopikan dia, bawa ke baris kedua. Masukkan arrow. Ya. Kalau tuan-tuan tak faham pun tak apa ya, sekurang-kurangnya dengar dulu proses dia tu ya. Kalau faham lagi cantik lah ya. Sebab dia melibatkan ya mutakalim yang juga huruf mat di sini ya. So dia tidak boleh ada dua huruf mat berturutan. So dia kena selamatkan dia dengan menambah huruf nun kepada ya. Itulah yang dimaksudkan di sini ya. Okey, non wiqayah ni saya buatkan arrow, jadi tuan-tuan boleh nampak apa yang saya maksudkan ialah arrow dia warna merah. Okey, ni non wiqayah ni yang mana, yang ni. Tu dia. Non wiqayah dipanggil ya. Okey, so apa berlaku di sini ialah dan digabungkanlah, buangkan tanda campur. Ya, dia jadi fattaquni, gugurkan alif ziyadah tu sebab dia tak perlu lagi. Sekarang ni barulah boleh kita sebut ya fattaquni, sebab waw mat, lepas tu huruf yang sahih ya, sahihah, kita baru boleh sebut. Sebab ada ni tu barulah kita boleh menyebut kalimah ni fattaquni. Ya. Kalau yang ni tadi kita tak dapat nak sebut ni ya, sebab pertemuanan dua huruf mat. Sebagaimana kalau dua huruf sukun pun begitu juga. Kalau terdapat dua huruf sukun, apa kita buat? Huruf sukun yang pertama tu dihidupkan dengan baris. Barulah boleh disebut kalimah tu. Ya, so begitu juga dalam kes ni ya. So kita kena proseskan kalimah ni, tambahkan non wiqayah dipanggil kepada mutakalim ni, ya mutakalim. So bila digabungkan dia menjadi fattaquni ya. Dan apabila yang ni berlaku, so ya orang Arab dia nak ringkaskan, jadi ya ni digugurkan. Fattaqu dia tak perlu lagi ditunjukkan ya tu, dia so dihazahkan ya tu menjadilah nun baris bawah saja ya. So bila kita lihat nun baris bawah saja tu, itu menunjukkan nun wiqayah yang nak menyelamatkan kedudukan ya mutakallim tu. So automatically kita yang di baris bawah kita tahulah ada ya mutakallim, tapi ya mutakallim tu disembunyikan ya. Disembunyikan ataupun digugurkan dalam tulisan. So kita nampak je ni itu bermakna apa? Akulah ya, aku ya mutakallim. Prof, nak tanya ni itu dua harakat ke satu harakat je lah kan? Sebab ya mutakallim tu digugurkan tu dia jadi satu. Ya, bila digugurkan, sebab dia dah digugurkan, tak ada lagi dalam tulisan tu, dia jadi, kalau kita menyebut dia satu harakat lah, tapi kalau kita membacanya kita waqafkan kan. Kalau waqafkan dia berfungsi sebagai biasalah iaitu ma'arif lisukun. Ma'arif lisukun. Jadi Fattaqun gitu. Yang kita wow ni memain peranankan mat ya. Nun ni kita waqafkan ya. Fattaqun jadilah ma'arif lisukun. Kalau kita membaca dia, kalau nak disebutkan kita sebut fattaquni, satu harakat saja.
Ya. Yang ni satu harakat saja. Tapi yang ini, kalau kita nak membaca yang ni, kita baca dia 2 harakat. Sebelum ya mutakallim tu digugurkan dalam tulisan lah. Okey, terima kasih Prof. Okey, sama. Yang ini sebagai tambahan ya, tambahan kepada yang kita buat semalam hari tu betul lah semalam ya. Okey. Di mana kita menyatakan fattaquni adalah fa yang ditambah dengan ittaqu ditambahkan dengan ni, tapi kita tak terangkan kenapa ada nun tu ya. Nun tu ya. Tiba-tiba pula ada nun, dari mana pula datangnya kan? Tu. So hari ini saya jelaskan ya. Iaitu dia berfungsi kerana nak membetulkan kedudukan asalnya, iaitu fattaqu yang ditambah dengan ya mutakallim, dia akan membentuk kalimah ni terdapat 2 huruf mad yang berurutan ya. So kalimah tidak ada macam ni. So dia kena perbetulkan dengan menyelamatkannya dengan menambahkan, dipanggilkan nun wiqayah. Mungkin satu keadaannya dulu koyak ni dalam keadaan lain, ada Abdul Rasah dia baca tanwin dia baca rutil keadaan lain lah. Maksudnya juga keadaan yang sama lah. Dia tak ada duduk di situ dan jangan dulu koyak ada dibaca. Setakat ni yang kita jumpa dia ni digunakan untuk ya mutakallim. Dia tak ada konteks lain lah. Ya. Dia biasa jumpa dalam konteks ya mutakallim yang nak digabungkan dengan kata kerja. Sebagai dia ya tu sebagai objek, dia perlu ditambahkan. Bila itu berlaku dan barulah non wiqayah ini digunakan. Okey, untuk catatan kita rujukan, kita masukkan juga ayat yang sama, iaitu ayat ini ayat berapa? 16 2 lah. Ya. Sebelum kita simpan dia. 2:18. Ha? Ni tu kalimah yang ke-18. Tak apa, ini untuk menerangkan aja dalam ayat ni. Ayat yang membabitkan dengan boleh juga berapa tadi? 18. 18 ya. Tengok dia jadi ke tidak. Sebab dia kalau tidak jadi. Okey. So mana dia membabitkan kalimah fattaquni ni ya, yang ke-18 ya. Okey, so kita boleh simpankan dia. Tinggal simpan ialah tekan print screen saja ya. So yang ni kalau kita nak simpan, kita boleh tukarkan file, nombor nama file dia tu, pergi ke screenshot. Yang ni ya, yang tuan nampak yang last kali ya, yang kita buat inilah. So kalau nak tukarkan nama dia, yang ni kita nak membincangkan tentang apa? Ya mutakallim. Non wiqayah. Nun wiqayah. So kita namakan dia non dia NUN, lepas tu wiqayah. Alif tu sebab ada alif mat, sebab tu dia ada panjang wiqah 2 harakat ya. Wiqah dia kalau kita apa tu ini dalam kalimah ayat 16 2 dia tak boleh pakai kolon, pakai ke hyphen. Dan 18. Letakkan hari bulan hari ini 17 November 22. Senang nak buat rujukan lain kali ya. Itu cara nak menyimpan dia lah. Ustaz nak tanya Ustaz. Nun Ya. wiqayah tu, nun wiqayah tu dia macam ada ya ke? Tak, dia hanya berlaku apabila ada ya tadilah. Dia tak wujud kalau tak ada ya tu. Dia nak menyelamatkan ya tadi kan.
Okay, buangkan clear all drawing. Nanti ya kalau kita pergi balik pada tadi, konsep tu kena faham ya. Apa dia nak menyelamatkan ya ni tak selamat ni, dia masukkan ya kan, fattaku nak tambahkan ya mutakalim sebagai objek dia ya, tapi bila dia tambah ya, apa jadi pada kalimah tu, dia bertemu dengan waw mat ni waw tu menjadi apa, terdapat dua waw mat, maknanya tak ada kalimah ni ya. So nak menyelamatkan kalimah ni, bukan tambah ya saja, jadi tambahkan nun kepada ya dulu, lepas tu barulah gabungkan dia, jadilah fattaku ni, ni dah selamat lah ni ya, dah selamat ni ya. Jadi kalimah ni memang sudah wujud lah, sebab apa ni, waw ni boleh digunakan dengan qaf baris depan, dia dibaca sepanjang 2 harakat, dan ya ni boleh digunakan sebab ada nun di sebelumnya berbaris kasrah, dia boleh dibacakan dengan 2 harakat juga. Jadi fattaquni ya, dan orang Arab diproseskan, diringkaskan dengan menggugurkan ya mutakalim tadi, menjadi nun saja ya. Nun tu ialah nun wiqayah, tapi bila ada ni kita faham dia adalah mewakili apa, nun ya ya, dia adalah mewakili nun ya, tu yang masukkan apa penerangan hari ini ya. Okey, Kalau nak bezakan antara waw nun tu, dia kan ada yang fi'il mudhari, dia kan waw nun alif, waw nun baris atas kan. dia biasa baris atas, yes. Yang ni nampak dia baris bawah ya. Dia baris bawah sebab apa, dia tak boleh baris atas ya. Sebab dia apa, yang pertamanya dia adalah fi'il amar ya. Fi'il amar dia mengambil waw alif tiada, bukannya waw nun. Takut jugalah terkeliru sebab dia bila dapat satu tu kan, tapi nampaklah juga perbezaan bawah tu ya. Betul. So nun ni bukannya nun yang baris atas tu, tidak. Dia mengambil alif ziyadah ni, mengambil tempat alif ziyadah. Kalau nun baris atas ya, katakanlah dia fi'il mudhari' yang marfu', bukan fattaku lah, katakan tattaquna ya, tattaquna ya, katakanlah saya type kat sini kalimah tattaquna, dia apa, dia tak ada kes apa ya mutakalim, dia tak berlaku. Kamu bertakwa kan, tasydid baris atas, baris depan, waw nun baris atas, tu dia tattaquna ya, iaitu kamu semua bertakwa dalam bentuk bertakwa jamak. yang jamak, kamu semua jamak ya. Ni dengan waw nun maknanya kamu yang jamak lah, kamu ramai. Ini fi'il mudhari' maklum wazan ke-8 yang jamak dan marfu' lah. Yang marfu'. So yang ni tak ada kes untuk tambah ya ya. Dia tak berlaku. Kenapa? Sebab apa? Kalau copy kat sini cuba contoh. Dia tak akan berlaku. Tak ada kes. Kamu apa semua bertakwa lepas tu kepada aku. Tak jadi. Kan ya? Tak ada kes macam tu ya. So kes dia biasanya mengambil bentuk dalam yang dalam konteks ini dia majzum tadi ya. Ini dia majzum. Sebab dia nak adakan objek itu. Okey.
Barakallahu azim. Kita berhenti di sini dulu. Nampaknya ayat itu kita akan kongsikan besok ya. Ayat yang seterusnya. So ini kita padamkan. Clear drawing. Ya, so ayat yang ni kita buat besok lah, mulakan besok. Ya, sekarang dah 7:53 dah lebih. Ya, setengah jamnya. So, InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Okey, pelan-pelan kita belajar satu hari untuk tambah ilmu ya, insyaAllah kita boleh memahami Al-Quran nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.